Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Fiqh Sunnah dan Imam Syafi'i. Fiqh Sunnah mengikut Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i belaka pun tak. Tapi banyak ke lah. Dan sebenarnya kitab ni ialah ringkas bagi dalil lah. Kitab asalnya Matan Rajah wa Taqrib dan ditahqiq, diberi dalil, dicari dalil oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dengan judul tahqiqnya At-Tazhib fi Adillati Matan Rajah wa Taqrib. Jadi kita sama balik kitab kita ni. Itu kita bincang tentang solat di tempat suci dah. Jadi syarat sah solat, pertama kita bincang sebelum ni, suci badan lebih hadas kecil, hadas besar najis. Kalau ada najis tak sah solat lah. Ada besar tak sah solat. Najis, ada najis di pakaian ke tempat solat ke tak sah solat. Yang kedua, tutup aurat. Tutup aurat dengan pakai suci, tutup aurat lah. Kalau tak tutup aurat tak sah solat juga. Yang ketiga, solat di tempat yang suci. Kalau solat tempat ada najis tak suci, tak sah solat. Okey. Dalil apa dah? Hal ini terangkan dalam hadis Nabi SAW tentang perintah baginda untuk menyiramkan segayung air pada kencing seorang Arab Badui di masjid. Juga dikiaskan dengan kewajipan menjaga kesucian pakaian. Dalil asalnya suci pakaian. Dan suci pakaian, suci tempat solat. Kalau kita solat atas tempat najis, pakaian jadi kotor juga. Jadi kaedah dia, suci pakaian dia suci tempat kita nak solat dah. Okey, seterusnya yang keempat, syarat sah solat mengetahui bahawa waktu solat telah masuk. Kena yakin dulu ya. Masuk isyak dia masuk, yakin. Sekarang ada jadual waktu, percaya ke dia lah. Berdasarkan itu kita yakin lah. Selagi kita ikut jadual waktu tu, tak boleh lagi lah solat dah. Kena yakin masuk waktu baru boleh solat. Begitu buka puasa dah. Ni bising kalau awak tak lama bulan Ramadan ni. Awak kena yakin masuk waktu maghrib baru boleh buka puasa solat. Awak berhenti makan ni sahur ni, boleh makan selagi tak yakin waktu subuh. Tidak ada hak setengah kata imsak 10 minit sebelum subuh. Tak betul tu. Yang asal-asal kita boleh makan malam dah. Malam ni boleh makan sehinggalah yakin masuk waktu subuh. Begitu juga buka puasa. Buka puasa tak boleh kita buka puasa sehingga kita yakin masuk waktu maghrib. Gitu keadaannya. Tak boleh makan dah. Kecuali kita yakin masuk waktu maghrib. Kalau solat begitu, tak boleh kita solat selain kita yakin dah masuk ni waktu solat, barulah kita boleh solat ikut waktu dia lah. Yakin masuk waktu zuhur baru solat zuhur, yakin masuk waktu asar baru solat asar dah, gitu dah. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Artinya sesungguhnya solat itu adalah fardu. Ia ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Ada waktu dia dah, tetap dah. Kita kena ikut waktu dia. Selagi tak masuk waktu tak boleh solat. Yang kelima, menghadap kiblat. Allah Taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Artinya sungguhnya kami sering melihat mukamu mendongak ke arah langit. Maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi Nabi ni dan sahabat solat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Di Mekah kan? Mekah ni ada kata di matematik, pendapat saya rasa pendapat kuat tetap di Kaabah lah. Cuma apabila berhijrah ke Madinah, memang sahabat Nabi dan sahabat ni, Nabi solat menghadap ke Baitul Maqdis. Arwah Baitul Maqdis. Jadi Nabi sedih juga lah. Tapi itu arah Tuhan, kena ikutlah kan. Nak menghadap ke arah kiblat di Mekah, bukan arah kiblat di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas lah. Baitul Maqdis.
Jangan Baitul Muqaddis lah, Muqaddis lah. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas lah. Atau betul cara baca dia lah. Jadi Nabi depan dia berharap-harap, sahabat-sahabat pun berharap-harap menghadap ke arah Baitullah Al-Haram di Mekah. Jadi mula-mula memang menghadap di Masjidil Aqsa. Palestin ni lah, Palestin ni hak perang ni. Dan sekarang lepas tu Allah benarkan Nabi ini dan sahabat menghadap ke arah Mekah pula dah. Imam Bukhari hadis nombor 5897 dan Muslim hadis nombor 397 meriwayatkan perihal hadis seseorang yang mengerjakan solat dengan cara tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbigh wudu'ah, summa istaqbil qiblah fakabbir." Apabila engkau hendak solat, maka berwuduklah dengan sebaik mungkin. Rata maliklah ambil wuduk lah. Lalu menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Nabi tak tahu solat ke apa ni. Nabi kata menghadap kiblat bertakbirlah dah. Tu hadis Nabi dah. Itulah sahlah. Nabi betul solat dia. Ia dimasukkan dengan Masjidil Haram pada ayat di atas dan kiblat pada hadis sesudahnya. Ayat Quran di atas dan kiblat pada hadis di sesudahnya adalah ke arah Kaabah. Kita kena ngadap ke kiblat ni ke arah Kaabah. Imam Bukhari hadis 390 dan Muslim 525. Meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia menyatakan Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Nabi di Madinah tu menghadap itulah Palestin ni. Perang tu Palestin. Nabi menghadap ke Palestin, ke utara lah. Madinah tu utara, pada Madinah tu ada Palestin. Nabi menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan lama di Madinah. Namun baginda lebih menyukai untuk menghadap ke arah Kaabah. Nabi suka menghadap ke Kaabah. Kaabah dekat lagi Madinah ni. Mekah Madinah tidaklah sejauh daripada Baitul Maqdis, jauh. Namun baginda lebih menyukai untuk menghadap ke arah Kaabah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqallub wajhika fis sama'." Sungguh kami sering melihat mukamu mendongak ke langit. Tengok ke langit. Itu Allah Taala seolah-olah mengharap ke Allah bagi perintah tukar kiblat kan. Jadi biasalah kita makhluk kita ni anggap Allah di langit ni. Gitulah di atas langit, atas. Oleh sebab itu Isra' Mi'raj naik ke langit ni. Hakikatnya macam mana jangan fikirlah ni. Yang atas alam ni. Setengah tu kata Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di mana-mana tu sebab dia ilmu falsafah lah, ilmu kalam ni dia takut serupa dengan makhluk. Nah, tapi secara umumnya fitrah manusia zaman Nabi ke bila kita akan tunduk ke langit, kita rasa ada kuasa yang super power, paling berkuasa Allah SWT di atas langit. Itu fitrah manusia tanpa dipengaruhi oleh ilmu kalam, ilmu falsafah pelik-pelik mikir lah. Maka setelah itu baginda pun solat dengan menghadap Kaabah. Lepas tu Nabi menghadap Kaabah lah. Lepas tu jadi lama dah 16 bulan 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Nak ceritanya penting ni Baitul Maqdis di sisi umat Islam Palestin kan. Okey, boleh mengerjakan solat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Okey, kalau kita terpaksa dua keadaan ni boleh. Kita tidak solat menghadap kiblat. Pertama dalam keadaan genting, baik disebabkan perang atau alasan lain dibolehkan. Perang di Palestin tengah perang dah. Kita menghadap musuh kau ni balik daripada kiblat terpaksa. Kalau kita paling berdiri dah. Jadi terpaksa solatlah menghadap ke arah mana kita boleh dah. Kerana Allah Taala telah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Artinya jika kamu dalam keadaan takut, khiftum ni dalam keadaan takut bahaya, farijalan maka solatlah sambil berjalan, aw rukbanan ataupun berkenderaan. Surah Al-Baqarah ayat 239. Kalau kita susah perang ke apa, solatlah dalam keadaan mana bila kita boleh
tengah-tengah perang bedil kau apa kau nak. Apa yang kita buat tu dia kira boleh kita solat. Naik kenderaan, naik kereta kembang, naik kereta gapo, kita boleh solat kan. Yakni apabila keadaan tidak menyokong untuk mengerjakan solat dengan sempurna, baik kerana takut bahaya dan sebagainya, maka solatlah dengan cara yang dapat anda lakukan. Wajib solat, jangan tinggal solat dah. Pergi apa wajib solat lagi. Baik dengan cara berjalan kaki, sambil-sambil berjalan solat. Macam mana? Buat sekarang ni boleh. Ataupun menunggang kenderaan, naik kereta kebang, naik jet, ikutlah. Kalau keadaan terdesak, solatlah sebagai semampu yang boleh. Ibnu Umar radhiyallahu menambahkan maksudnya sambil menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat boleh laku sekadar mampu. Nafi' mengulas pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu tersebut. Menurutku pernyataan Ibnu Umar tersebut tentu berasal dari Rasulullah SAW. Sahabat ni bukan kata-kata sahabat tu hujah. Tapi kalau kata-kata sahabat tu tak ada ayat bertentangan dan tidak ada yang bercanggah dengan dia, kita boleh terima lah. Nah, sebab sahabat ni dia tak kata saja-saja, mungkin dengar daripada Rasulullah. Ada kemungkinan. Dia kata mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf ni terhenti pada sahabat dalam hukum fi hukmil marfu', hukumnya sampai kepada Nabi dia. Al mauquf fi hukmil marfu', mauquf kata-kata sahabat dalam, tapi pada hakikatnya adalah marfu' sampai kepada Nabi dia. Tapi kena bahlah, kena ada hujah, kena becah sikit, tak ada bercanggah. Tapi kalau bercanggah antara sahabat tak bolehlah hukum tu dah. Ni kayak ada usul fiqh. Yang kedua, mengerjakan solat sunat di atas kenderaan boleh. Awak naik kereta api, naik bas, naik kereta, ngadaklah ke arah mana awak naik kenderaan itu, solat sunat boleh mengadap. Solat wajib je mesti mengadap ke arah kiblat. Dah. Walaupun naik kenderaan cuba sedaya upaya menghadap kiblat. Kalau tak boleh juga tak apalah. Tapi dalam keadaan biasa kena menghadap kiblat kalau solat wajib. Walaupun naik kereta api kan. Tapi kalau solat sunat, orang naik kereta bang, naik kereta api, yang menggila arah mana menghadap pun solatlah. Tak kisah pun dah. Lepas dah. Jadi kalau awak bagus, lebar tiba-tiba jadi baik dah. Kita tak tahu kita ni masing-masing ni. Ada baik, jahat sementara, ada baik. Masa kita baik, kita jadi warak sementara, solatlah menghadap kiblat, atas kereta, atas bah. Allah Akbar, solat sekadar mampu. Rokok isyarat sikit, sujud rendah sikit lagi. Ada. Nabi solat atas hutang. Setara mana Nabi sujud? Rokok rendah sikit gitu ya. Jadi kita pun bolehlah solat sunat tidaklah ditekankan rukun-rukun syarat-syarat. Imam Bukhari hadis ke-391 meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW solat di atas kenderaannya dengan menghadap ke mana saja. Nabi solat nak atas utara dia, nak atas kenderaan dia, kuda ke apa, menghadap ke arah mana yang menghadap. Utara lah biasanya. Kalau kita sekarang naik kereta api, bas, kereta, ikutlah. Motor lah. Dalam suatu riwayat menghadap timur. Apabila hendak mengerjakan salat fardu, bagi dia turun dan menghadap kiblat. Nabi ni menghadap, ikut dia menghadap timur, maksudnya tidak menghadap ke arah selatan lah, Kaabah lah. Nabi solatlah menghadap ke arah mana, timur ke barat tu, menghadap. Tapi kalau nak solat fardu, Nabi tunggu berhenti solat menghadap ke arah kiblat betul lah. Dalam riwayat lain Bukhari hadis 1045 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW solat dalam perjalanan dan seterusnya. Okay, habis tu dipanggil syarat sah solat lah. Suci, ada kecil ada besar najis. Yang kedua tutup aurat, pakaian suci dah. Yang ketiga solat tempat suci, tak ada najis. Yang keempat tahu masuk, yakin masuk waktu solat. Yang kelima menghadap kiblat. Itulah. Okey, yang keenam rukun solat. Rukun solat ni Imam Ghazali kata 15. Secara umum dalam mazhab kita kata 13 perkara. 13 perkara rukun solat. Pertama niat.
Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya. Ikhlaslah. Jadi niat-niat ni bukan maksud utama dia solat dan masuk niat apa tidak. Yang penting ikhlas. Kerana Allah SWT. Bukan kerana wadah suruh dah, ambak asrama. Gitu. Kalau tak ambak tak mari dah. Tak mahu gitu dah. Kita nak kerana Allah. Kenapa kita solat jemaah? Solat ni kerana Allah. Nak ikhlas nombor satu. Bukannya semata-mata itulah nombor satu. Kalau bak ni ikhlas nombor satu dah. Ikhlas. Bukan kerana mokpok suruh semata-mata dah. Mula-mula tu kecil tu macam mana. Terbesar dah ni. Kita buat kerana Allah lah. Bukan kerana wadah, kena ibu bapa, kerana siapa-siapa suruh dah. Tapi kerana Allah. Kita tahu Allah suruh, kita pun solat lah. Itu nombor satu. Lepas tu barulah jenis solat lah. Solat zuhur, solat maghrib. Lepas tu begitulah. Imam Al-Mawardi menuturkan memurnikan ketaatan artinya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas nombor satu lah. Ikhlas ni bahayalah. Kita buat semayang, puasa, zakat, haji, baca Quran tak ikhlas, Allah tak terima lah. Waliyazbillah, kita minta tolong daripada Allah supaya Allah jaga hati kita, supaya kita bukan kerana dunia, bukan kerana makhluk, bukan kerana nak pujian manusia, kita buat ibadah kerana Allah SWT lah. Payah lah. Nampaknya mudah. Ngaji ikhlas tak ada, payah. Jadi benda tu usaha sedaya upaya lah. Dan kita minta pertolongan daripada Allah. Dan hadis Rasulullah SAW berbunyi, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung dengan niat. Ada banyaklah Bukhari Muslim macam-macam. Niat-niat ni, segala amal itu bergantung pada niat. Maksudnya nombor satu ikhlas. Yang kedua jenis kita ibadah lah. Wajib, sunat, tentulah. Semai fardu, semai maghrib, semai sunat. Tu niat tujuan kita puasa. Tu niat ni bukan baca dalam hati lah. Kita sebut sebelum ni. Sengaja aku semuanya fardu maghrib, sahajalah sengaja aku semuanya fardu maghrib kerana Allah Ta'ala, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, bukan tu. 2-3 rakaat kerana Allah Ta'ala, bukan tu. Tu baca niat ni ya lintas hati lah. Tahu nak buat apa dah. Tidak kita baca sahaja dalam hati, Allahu Akbar, sahaja sengaja aku semuanya fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, baca sesuatu niat. Sebut sesuatu bukan niat, itu bacaan hati. Sebutan dalam hati. Niat ni kita tahu apa kita nak buat dah. Jangan kita tak tahu kita nak solat. Tu. Yang kedua dah, tu rukun solat yang pertama. Kedua, berdiri jika mampu. Imam Bukhari hadis nombor 1006 meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu. Dia berkata, aku menderita penyakit buasi. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara solat. Penyakit buasi, tahu buasi? Jadi kata, aku menderita penyakit buasi, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara solat. Nak solat macam mana sakit ni? Baginda menjawab, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Artinya solatlah sambil berdiri. Bila tidak sanggup, solatlah dengan sambil duduk. Bila tidak sanggup juga, maka solatlah sambil berbaring. Ni saya lagi nak cerita ni, kadang-kadang banyak berlaku silap kita orang Melayu ni. Ada setengah orang yang boleh berdiri, boleh jalan. Tapi tak boleh rokok, boleh lagi sujud tak boleh. Kali dia sujud, dia peninglah sikit kepala. Kadang-kadang dia tak boleh bangun pula. Dia spring kaki tak gerak ataupun kepala dia pening dah. Dia sujud tak boleh dah. Jadi macam mana? Jadi orang ni kena berdiri dulu solat. Jangan terus duduk dah. Berdiri atas kursi. Solat, rokok. Masa nak sujud tak boleh tu duduk atas kursi dah. So cara dah. Ada juga kalau tak boleh diri. Ataupun setengah tak boleh sujud dah. Mata dah agak sakit kepala dah. Ataupun dia sujud tak boleh bangun setengah dah. Pergi nama dah. Jadi wajib berdiri dulu dah. Jangan terus duduk.
Gitulah. Kalau tak sanggup berdiri, barulah duduk. Tak boleh berdiri lama dah, duduk. Ataupun nak rebah. Atas kata api, boleh solat berdiri ke tidak? Tengok kemampuan. Kita tak boleh berdiri, duduk lah. Rebah, takut rebah nak, duduk. Kalau rasa boleh berdiri, gitulah keadaan. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Jika tak boleh duduk juga, solat sambil berbaring. Baring jambin ni mengiring kanan. 'Ala jambin ni maksudnya mengiring. Bukannya duduk kaki Allah, kepala akak. Okey gitu dah. Mengiring ke kanan dah. Macam orang dalam kubur dah. Jenazah tu. Dia solat gitu dulu. Mengikut mazhab kita lah. Ada pendapat lain kata molek tinggi tapi dah. Tak baiknya nak miringkan. Okey. Imam Nasa'i menambahkan. Tu hadis riwayat Bukhari. Setakat tu saja. Ini sahih kuat lah. Imam Nasa'i ada tambah lagi riwayat dia. Fa in lam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bila tak sanggup mengiring berbaring ke kanan tak boleh juga, maka solatlah sambil terlentang. Letak biasalah, akak kepala sikit lah. Kaki duduk menghadap kiblat, kepala akak sikit lah. Itu bagi orang tak mampu juga. Miring pun tak mampu juga. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tak beban, sekadar kita mampu sajalah. Kitab Kifayatul Akhyar jilid 1 muka 3 ni syarah kepada Fathul Qari. Dia syarah panjang sikitlah Kifayatul Akhyar. Okey, yang ketiga rukun solat takbiratul ihram. Takbirlah memula start ni. Yang keempat membaca Al-Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim dalamnya. Mazhab kita baca bismillahirrahmanirrahim termasuk Fatihah. Mazhab Maliki tak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim tak termasuk kan. Tak apalah tu kita nak tahu saja dah. Lepas tu jumhur ulama baca bismillah ni perlahan. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali bismillahirrahmanirrahim secara perlahan. Maliki tak baca langsung lah. Istana alhamdulillah baca jahar, baca kuat lah. Kita jangan pelik lah. Majoriti ulama tu, ramai ulama mazhab dunia ni, majoriti orang Islam ni semayang baca bismillah perlahan ataupun tak baca lah. Bismillah perlahan lah banyaknya majoriti ni. Mazhab Syafi'i baca bismillahirrahmanirrahim secara kuat. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim baca kuat perlahan. Baca jahar ke baca sir baca perlahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim secara umum majoriti ulama kata perlahan lah. Bismillah pun baca orang majoriti ulama perlahan dah. Auzubillah lagi perlahan lah. Adalah satu riwayat kata auzubillah baca tu lah, tapi mazhab kita pun tak terima lah secara umumnya. Tetap auzubillah tetap baca sir secara perlahan. Start bismillahirrahmanirrahim baca derah sikit, baca jahar. Okey, yang kelima rukuk serta tamakninah. Tamakninah ni duduk sekejap. Sekadar subhanallah ikut mazhab kita lah. Ada pendapat lain kata sekadar subhanallah subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim 3 kali tu baru cukup tamakninah. Oleh sebab itu berhati-hati kita baca cukup lah. Jangan cepat, jangan subhanallah sungguh lebih bangun. Takut tak cukup. Paling bacaan paling ringkas subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim 3 kali. Biar cukup tu barulah boleh bingkah bangun, barulah cukup tamakninah mengikut setengah-setengah mazhab. Okey. Yang keenam iktidal, berdiri tegak setelah rukuk serta tamakninah. Duduk iktidal. Jadi kena tamakninah, jangan cepat dah. Allah sami Allah liman hamidah. Tu sujud tak boleh lah. Diam dulu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dah. Barulah rukuk. Barulah sujud dah. Jangan kita terus sujud setelah iktidal. Biar lama sikit dah. Yang ketujuh sujud serta tamakninah. Sujud subhanallah subhanallah mengikut setengah lama kata subhanallah sekali tu cukup dah tamakninah. Jangan cepat jadi tak sah solat. Tak sah solat ni bukan biasa tak sah solat kalau cepat. Lebih cepat dia jadi tak sah solat dah. Tak semaya macam tak semaya awak dah.
Dia ke-8 duduk di antara dua sujud serta tamakninah. Duduk diam dah. Jangan terus sujud semula dah. Duduk tamakninah. Sekadar subhanallah. Ataupun rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itulah sekadar mana barulah sujud semula. Dalil ruku-ruku yang telah disebutkan sampai di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 704 dan Muslim 397. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW masuk masjid. Sesaat kemudian ada seorang lelaki masuk masjid juga dan solat, lalu datang menemui baginda seraya mengucapkan salam. Nabi SAW membalas salamnya, Nabi jawab salamnya. Dia solat tadi macam tak solat, tapi Nabi jawab salam. Dia tak tahu Islam lah. Lepas tu Nabi SAW membalas salamnya dan bersabda, kembalilah dan ulangi solatmu. Sesungguhnya engkau belum solat lagi dengan tak solat lagi dengan sempurna, tak cukup syarat. Maka orang tersebut pun solat kembali. Lalu datang menemui Nabi SAW seraya mengucapkan salam. Nabi menjawab, kembalilah dan ulangilah solatmu semula. Sesungguhnya engkau belum solat. Peristiwa ini berulang 3 kali. Sampai dan lelaki tersebut berkata, demi Allah yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku tidak boleh solat lebih baik dari yang tadi kulakukan, maka ajarilah aku. Dah. Jadi dia semayang, Nabi suruh solat semula. Semayang sudah dah. Letih dah semayang semula. Kadang nak latih gitu kan, kadang-kadang nak latih macam awak praktikal dah. Buat dulu tak jadi, baru baiki dah. Buat siapa tak jadi, sudah dah tak jadi. Lebih baik begitu supaya orang boleh belajar. Begitu sahabat ni buat siapa tak, sudah dah. Lepas tu baru Nabi suruh dah ulang 3 kali buat salah. Belajar melalui kesalahan tu baru mudah ingat, dekat kepala dia. Jadi dia beringat lepas ni. Kalau buat sekali, tegur selalu, kadang-kadang payah ingat budak dah. Budak ke saya, ke siapa-siapa serupa lah manusia dah. Kita belajar daripada kesilapan tu lebih lekat daripada ni. Okey, Nabi SAW menjawab, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha." Artinya apabila engkau hendak salat, maka ucapkanlah takbiratul ihram. Allahu akbar mula-mula lah. Lalu bacalah sebagai ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah sampai engkau rasa tamakninah, tenang. Rukuk sampai tenang, jangan gerak lalu. Jangan pepatuk ayam, pepatuk gagak burung apa, jangan. Kemudian berdirilah dengan tegak. Lalu sujudlah sampai engkau rasa tamakninah, tenang. Semua tamakninah kan. Kemudian duduklah dengan tegak sampai engkau rasa tamakninah. Lalu sujudlah sampai engkau rasa tamakninah. Kemudian lakukanlah demikian di seluruh rangkaian salatmu. Nah, semuanya tamakninah lah. Cuma dalam i'tidal dia kata thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Sumpahlah dah, ta'tadila ni betul-betul i'tidal kata dia. Para ulama menyebutkan hadis ini dengan nama hadis orang yang mengerjakan solat dengan tidak baik. Khabar al-musi' salatahu. Jadi terkenal bila orang mengaji fiqh, mengaji hadis dipanggil al-musi' salatahu. Orang salah solat. Orang salah solat ni dibuat hujah, hadis ni dibuat hujah oleh semua ulama pak mazhab dah. Yang dimaksudkan dengan bacalah sebagai ayat Al-Quran yang mudah bagimu adalah perintah membaca Al-Fatihah. Jumhur ulama kata Fatihah. Mazhab Hanafi kata bukan Fatihah, ikut baca surah gapo. Jadi mazhab majoriti ulama Fatihah lah membaca dah. Rukun salat. Ibn Hibban meriwayatkan dalam hadis lain thumma qra' bi ummil Quran. Hadis lain sebut lalu bacalah ummul Quran, ini Al-Fatihah. Kena betul baca Al-Fatihah untuk solat dah.
Hal ini diperkuatkan oleh hadis riwayat Bukhari 703 dan Muslim 394, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak sah salat seseorang yang dilakukan tanpa membaca surah Fatihah. Tak baca Fatihah, salah baca Fatihah, salah jali teruslah, boleh batal solat mengikut mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i. Majoritilah ulama lah. Sedangkan yang menunjukkan bahawa basmalah termasuk dalam salah satu ayat Al-Fatihah dan ayat setiap permulaan surah Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis Pak Atuh dari Anas radhiyallahu dia berkata. Hadis ni lah dibuat hujah oleh mazhab kita lah. Mazhab lain dia kata tidak, dia bakal dalil lain pula. Bismillah tak termasuk Fatihah. Mengikut mazhab Malik dan sebagainya lah. Okey, hadis ni berbunyi. Dia berkata, Anas berkata, pada suatu hari masuk dari Isya. Sudahnya. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami, tiba-tiba baginda mengantuk dan tertidur sejenak. Lalu baginda mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Melihat perkara itu, kami bertanya, ada apa gerangan yang membuat anda tersenyum ya Rasulullah? Baginda menjawab, tadi satu surah Al-Quran diturunkan kepadaku. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Bukan surah Fatihah. Bismillah, nak cerita Bismillah ni termasuk surah dalam Quran kan ada Bismillah depan tu, kecuali surah Taubah, surah Bara'ah, surah Taubah tu, Bara'atun minallah tu tak ada Bismillah. Hak lain ada Bismillah depan. Adakah termasuk surah atau tidak termasuk surah? Perbincangan ulama. Ni antara dalil yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan surah adalah ayat itu juga dah. Rasulullah menghitung basmalah sebagai salah satu ayat dari surah Al-Kautsar. Wallahu a'lam lah untuk berbincang. Setakat tu dulu. Dia ada 13 lagi rukun, berapa lagi rukun, cukup 13 dah. Lepas ni kita bincang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.